Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku dan salam Malaysia Madani. Selamat datang sekali lagi ke MPOV The Untold Story. Baiklah, untuk episod kali ini kita akan bawa seterungkai satu topik yang saya kira cukup hangat di kalangan para pelajar, terutamanya UiTM Canggu Melaka kampus Alor Gajah ini sendiri. Baiklah, topik yang kita bawa hari ini adalah topik yang sangat dekat dengan pelajar-pelajar UiTM, terutamanya UiTM Canggu Melaka kampus Alor Gajah ini, iaitu pelajar non-resident terancam. Baiklah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Habib Haki selaku Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Canggu Melaka dan selaku moderator anda pada hari ini. Baiklah, oleh kerana topik kita sudah cukup hangat dan sensasi, jadi kami bawakan anda panel yang saya kira cukup arif dan lagi bijaksana berkenaan topik kita pada hari ini. Yang pertama, kita memperkenalkan saudara yang berada di sebelah sana. Boleh perkenalkan diri? Terima kasih saudara Habib. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Nama saya Muhammad Yusof bin Yaakob, memegang portfolio sebagai Presiden Jawatankuasa Perwakilan Non-Resident Kampus UiTM Alor Gajah. Okey, baik. Saudara ini merupakan Presiden Jawatankuasa Perwakilan non-resident. Baiklah, maafkan saya. Jadi seterusnya, di sebelah kita punya Presiden, kita ada adik Ayu Jelita. Boleh pun perkenalkan diri? Baiklah, saya Nurvida Mishanuddin, merupakan pelajar Fakulti Perakaunan semester 6 dan juga pelajar non-resident kampus Alor Gajah. Jadi saya lah adiknya sebenarnya. Baiklah, alright, baik. Seterusnya, terima kasih kerana sudi datang ke episod MPOV ke-6 ni. Jadi, anda semua dah bersedia ke untuk seterusnya? Soalan-soalan yang kita bakal rungkai serta tembak pada hari ini, dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, jadi ayo kita mulakan soalan-soalan bagi MPOV kali ini. Okey. Kita lihat di UiTM ini sendiri, UiTM Campus Alor Gajah. Ada pelajar yang duduk di college, ada pelajar yang duduk sebagai pelajar NR, non-resident sendiri. Jadi, adakah kebanyakan pelajar non-resident ni menjadi pelajar non-resident atas kehendak sendiri ataupun disebabkan permohonan college yang gagal? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pemerhatian saya berkaitan pelajar NR yang duduk luar atas kehendak diri atau kerana tidak mendapat college, sebenarnya apa yang saya nampak, kebanyakan daripada pelajar memang tidak dapat college daripada permulaan SEM. Contohnya bermula SEM 3, SEM 4 dan seterusnya, mereka tidak dapat college. Jadi bermula dari situ mereka duduk luar, dan apabila selesa tinggal di luar, mereka akan stay di rumah sewa, dan walaupun boleh memohon rayuan untuk mendapatkan college, mereka tidak akan berbuat demikian. Untuk pelajar yang duduk secara sukarela pula, ada juga dekat mereka mungkin dalam 40%. Dan antara faktornya yang saya lihat adalah kerana mereka sukakan kebebasan, kerana bila kita duduk di dalam, kita ada curfew yang tersendiri, seperti perlu masuk ke dalam college sebelum jam 11 malam, betul? Jadi bila kita duduk luar, mereka ada antara mereka yang suka main sukan. Sebagai contoh, saya sendiri main sukan dari jam pukul 10 malam hingga 12 malam. Jadi kita tak ada perlu terikat dengan curfew lah untuk balik ke rumah sewa. Dan dari situlah saya nampak ramai juga yang memang duduk luar atas kehendak sendiri. Dan selebihnya adalah kerana mereka tinggal di rumah sendiri. Ada di antara mereka yang tinggal di rumah sendiri yang bersama keluarga mereka. Jadi itu adalah pecahan pelajar NR yang sebab kenapa mereka tinggal di luar. Okey, baiklah. Jadi saya suka sebenarnya dengan hobi Yusof ni sendiri. Main apa tu? Badminton. Main badminton. Baik, macam saudari pula, adakah saudari memilih untuk menjadi pelajar NR ataupun sebaliknya disebabkan tidak mendapat college itu sendiri? Silakan. Okay, so untuk saya sendiri, bermula kami dapat college untuk first SEM. Kemudian kita orang dapat tahu bahawa yang kita orang tak akan dapat college sebab budak degree. So kita orang start untuk cari rumah sewa. Dan lepas tu kita orang macam okay, untuk next SEM tu kita orang boleh apply lagi college. Tapi kebanyakan untuk pelajar degree macam
nak dapat college tu probability dia rendah. So kita orang teruskan je untuk duduk rumah sewa sebab dapat secure lah tempat duduk semua. And kita orang pun dah selesa, barang-barang semua dah bawa masuk. So kita orang terus untuk jadi student art. Okey, faham. Betul lah. Saya lihat pun pelajar-pelajar lama kebanyakannya menetap di luar college, betul. Dan kalau kita lihat kebanyakan pelajar di dalam ni merupakan pelajar-pelajar SEM 1, SEM 2 dan SEM 3. Okey, baiklah, dah sedia untuk soalan kedua. Okey, baik. Okey, soalan keduanya, kalau kita tengok kuantiti rumah sewa ni sebenarnya makin lama makin susah, masih sukar didapati berdekatanlah di UiTM ni sendiri, iaitu UiTM Pulau Gajah. Dan kalau kita tengok perkara ni memaksa mereka untuk menyewa rumah lebih jauh dan lebih tinggi kosnya. Jadi apakah salah satu strategi untuk memastikan mereka mendapat rumah yang diingini selain daripada sambungan sewa daripada pelajar sini? Silakan. Boleh bagi PB dulu. Boleh? Okey, silakan. Okay, untuk saya, cara saya cari rumah sewa dulu, yang saya jalan-jalan area dekat dengan rumah sewa depan UiTM. So kita orang cari rumah sewa tu dengan macam jalan jalan kat kawasan taman tu. So kalau ada macam apa tanda yang untuk sewa, kita orang akan contact. So time tu kita orang tengah jalan-jalan tu ada pakcik-pakcik macam tengah lepak minum petang. So kita orang tanyalah ada ke rumah sewa. So nasib baik pakcik-pakcik kat situ macam baik tolong kita orang, so dia orang bagi kontak untuk rumah sewa. Alhamdulillah kita orang dapat yang dekat dengan UiTM. Oh, jadi itu betul-betul rezeki. Lepas tu kalau kita tengok dia PR kita kena lebih tinggi sikit, betul? Okey, nak berhubung dengan orang apa semua. Jadi pandangan Yusof pula macam mana? Okay, saya rumah di dekat itu ada, cumanya dari segi keselesaan pelajar itu sendiri. Ada pelajar yang rumah dekat ada dia nak, tapi dia tak nak, dia perlu, dia tak nak tapi dia perlu sebabnya yang rumah yang dia nak tu jauh daripada kawasan UiTM. Jadi ia mengambil masa yang lama untuk sampai ke UiTM dan dari kekangan pelajar pula dari segi transport. Mereka kalau tak ada transport, mereka mengharapkan Grab atau rakan sendiri. Betul-betul. Grab seperti mana yang kes sebelum ini saya ada tanya kepada pelajar, Grab adalah RM12 untuk pergi saja. Jadi itu makin agak mahal. Itu sajalah. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok kosnya agak mahal bila kita berada di luar. Tambahan pula kalau kita tak ada kenderaan, betul. Jadi saudara-saudari bawa kenderaan ke sini? Tak, okey. Oh, okey, baik. Biasa tumpang lah kiranya. Betul lah. Itu lagi senang. Betul. Okey, baik. Soalan seterusnya, okey. Laluan pengangkutan shuttle UiTM di kawasan Lendu Ilmu dan Taman Iktimah masih tak mengikut kejadual. Dan kebanyakannya hanya mengambil pelajar di kawasan apartmen dimensi sahaja. Perkara ini menyebabkan pelajar perlu bergerak ke kampus dengan cara berjalan kaki tak pun naik Grab student. Dan pastinya memakan kos yang lebih tinggi seperti yang dikatakan oleh saudara Yusof sebentar tadi. Jadi pada pendapat saudara-saudari berdua, apakah solusi yang terbaik bagi permasalahan ini? Okey, baik. Sebenarnya berkaitan shuttle ini pada SEM yang lepas tak ada masalah sangat berkaitan shuttle. Tapi pada SEM ini dia ada sedikit berlaku permasalahan apabila shuttle tidak keluar daripada kawasan kampus. Jadi berlakulah kesusahan kekangan kepada pelajar sendiri untuk pergi ke kampus apabila hujan, kerana hari ini. Dan kita pun dari pihak JPNR telah pun berurusan dengan Encik Tuhan itu pengusaha shuttle, dan kita bertanya berkaitan perjalanan shuttle kenapa tak pergi ke kawasan itu, kawasan ini. Dan alhamdulillah dalam minggu ketiga itu perkara tersebut selesai dan mereka merancang perjalanan shuttle. Akan tetapi pergi ke minggu ke 5, 6, masalah tersebut terjadi semula kerana shuttle hanya satu di kawasan luar. Jadi apabila berlakunya kerosakan atau staf shuttle cuti, pelajar perlu berjalan kaki sendiri ke kawasan shuttle. Jadi apa inisiatif kami sebagai JPNR? Kami ada perancangan untuk membuat G-form di mana pelajar yang membuat Grab student perlu mendaftar dan kita akan share maklumat Grab student itu dalam Google Sheet. Di mana untuk kita mengelakkan daripada berlakunya sebagai perkara yang tidak diingini lah jika berlaku kepada pelajar. Dan jika pelajar ada report berkaitan Grab tersebut, kita akan blacklist daripada senarai Grab student tersebut. Jadi pelajar akan dapat Grab yang trusted lah, dipercayai. Itulah perancangan kami untuk masa akan datang.
Cuma kami akan terfikirkan jika risiko apa-apa yang berlaku, kami juga akan tanggung. Tapi kami akan consider perkara berikut pada masa akan datang. Okey. Macam mana kita tahu grad student biasanya dia ambil kos yang mahal. Macam contoh daripada Taman Iktegma ataupun Dimensi, dia ambil kos sebagai contohnya lah 8 ke 10 ringgit satu laluan. Jadi adakah apa-apa solusi untuk permasalahan begini? Okay, untuk masalah tersebut, sebenarnya kita memang mengharapkan shuttle lah. Tapi berkaitan pelajar yang buat Grab, kita memang tak boleh nak halang kerana itu hak mereka sendiri. Kalau mereka tak buat, pelajar tiada pengangkutan untuk pergi ke tempat yang mereka mahu. Jadi kita memang hanya sediakan senarai student Grab dan berserta harga. Jadi student pilihlah mana yang mereka mahu. Dan kita juga sediakan grup WhatsApp non-resident di mana student promote dia punya business dan Grab dalam grup tersebut. Saya yakin pelajar college juga ada join grup tersebut dan order Grab dari situ. Jadi itulah inisiatif daripada JPNR sendiri. Pilihan sebenarnya berada di tangan kita. Khususnya saudari? Bagi saya, kalau shuttle tu lambat ke atau time kita orang nak naik shuttle tu tiba dia rehat ke apa, kita orang akan terus jalan kaki je. Sebab sebagai macam biasa, kita orang jalan kaki je lah. So KPP kita orang pun dekat depan gate je. So kita orang teruskan jalan kaki. So jimat kos. Cuma kalau hujan macam mana? Kalau hujan kita orang ada kenderaan juga. Kalau hujan kita orang naik kereta. Kalau tak kita orang naik kereta, kalau tak kita orang jalan kaki lah sebab nak save cost. Cumanya berkaitan kenderaan, kalau kita tumpang kawan, cuma kalau jadual kelas tak sama agak susah lah dari situ. Memang terpaksa order Grab lah. Betul. Macam saya kata tadi, pilihan berada di tangan kita. Okay? Tak kira kita dah seperti saudara cakap tadi, kita dah sediakan platform. Jadi student hanya perlu memilih saja siapa ataupun berapa yang perlu mereka ambil. Okey? Baiklah. Soalan seterusnya, okey. Soalan ni melibatkan keselamatan dan kebajikan pelajar NR sendiri. Okey, untuk isu keselamatan dan kebajikan pelajar non-resident ni merupakan isu yang saya kira hangat dan sering diperkatakan. Jadi, bagaimanakah pihak JPNR, soalan ini khusus kepada saudara, memastikan keselamatan dan kebajikan para mahasiswa non-resident ini sentiasa terjamin? Silakan. Okay, baik. Okey, berkaitan keselamatan, kita memang tak dapat untuk menjaminkan 100%, 100% keselamatan pelajar NR kerana seperti mana yang kita tahu pelajar NR hampir 1,000 orang. Jadi kami JPNR ada dalam 13 orang memang tak mampu untuk menjaga semuanya. Tetapi apabila kami dapat aduan daripada pelajar, kami akan ada apabila mereka mahu. Jadi contohnya berlakunya jatuh BIM, ada pelajar NR jatuh BIM pada semester lepas dan PB call kami punya SRNR iaitu Staff Resident Non-Resident, dan kami sendirilah yang akan pergi melawat student itu sendiri di hospital. Dan tugas kami hanya perlu untuk menjaga kebajikan dari segi kita call dia punya parent, bagi inform dia orang punya parent, dan kami juga akan menghantar dia ke rumah. Jadi di situlah fungsi JPNR sendiri untuk menjaga kebajikan pelajar. Akan tetapi suka saya ingatkan kepada pelajar NR itu sendiri, mereka perlu berdaftar sebagai pelajar NR supaya kami mendapat maklumat pelajar NR ini, dan jika berlaku kecemasan kepada pelajar NR, kami akan bertindak untuk apa yang inilah, untuk yang kami selesaikan, yang mampu kami selesaikan lah. Dan itulah untuk sebagai usaha kami dalam menjaga kebajikan pelajar NR itu sendiri. Jadi sekiranya terdapat apa-apa permasalahan, ada saluran yang utama daripada pihak JPNR. Betul. Okey, berkaitan keselamatan juga kami ada sediakan, kami berkongsi aplikasi VSP iaitu aplikasi yang diperkenalkan oleh Polis Diraja Malaysia sendiri, dan kami telah membuat uji kaji di mana apabila kami report dalam VSP tersebut, polis datang dalam masa 2 hingga 3 minit sahaja. Sebagai contoh, kami juga buat berkaitan kalau nak pulang ke rumah sewa, kita maklumkan saja dalam aplikasi VSP tersebut dan polis akan datang cek rumah. Lalu sahaja dia urus rumah. Sebenarnya saluran ni saya kira sangat efisien. Sangat-sangat efisien. Okey, baik. Jadi kita ke soalan seterusnya boleh? Alright. Okey, sedia Alright. Okey. Bila tinggal di luar, kehidupan pelajar tu lebih bebas berbanding pelajar yang duduk di kolej ataupun di dalam kampus. Jadi, adakah pelajar-pelajar ni lebih terdedah dengan gejala sosial berbanding pelajar yang tinggal di dalam kolej? Seperti mana yang kita tahulah, pelajar NR mereka tak ada curfew, mereka boleh pulang bila-bila masa sahaja. Jadi,
adakah gejala sosial ni boleh terjadi di kalangan pelajar? Saya serahkan soalan ni kepada saudari. Okay, baiklah, bagi saya tak, sebab dekat dalam ke dekat luar ke kita semua terdedah dengan gejala sosial, betul tak? So tapi kalau duduk luar ni memang lebih cenderung kepada aktiviti yang bebas lah, sebab tak ada curfew, tak ada peraturan yang kena ikut. So atas diri sendirilah macam mana bawa diri. So kita tahu tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. So kalau kita keluar tu, kita nak pergi mana, ikut tanggungjawab kita lah. Mana-mana jaga diri macam tu lah. Boleh saya tambah? Okay. Kita tak nafikan memang gejala sosial ni memang berlaku kepada semua individu, dan ia kepada pelajar kolej, pelajar NR, dan ia bergantung kepada individu itu sendiri sebenarnya. Sebagai contoh, kalau duduk kolej pun dating kat DTS tengah-tengah malam, itu contohlah. Tapi bila kita duduk di luar ni, tak ada orang yang perhatikan kita. Kita boleh pergi ke mana, pergi dengan siapa, sampai bila, itu memang bebas lah untuk sebagai pelajar NR. Tapi saya bagi contoh lah, itu sebagai pelajar NR itu sendiri, dia perlu sedar dia punya tanggungjawab sebagai seorang anak yang pergi belajar untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan kejayaan di pusat pendidikan lah. Jadi saya bagi contohnya apabila kita ke masjid, kita niat yang baik nak pergi solat, jadi baiklah jadinya. Tapi bila kita pergi ke masjid sebab nak mencuri, yang buruk lah jadinya sikapnya. Itu samalah macam kita sebagai kolej dan student NR, kita pergi ke UiTM sebagai tujuan yang sama sepatutnya, iaitu pergi belajar dan memperoleh ilmu lah. Itu bagi saya lah. Memang kedua-duanya ada implikasi dan kebaikannya. Jadi secara ringkas saja, perbetulkan niat balik. Kita datang ke pusat pendidikan ni, IPTA, IPTS, kita perlu betulkan niat kita datang nak belajar, bukan datang nak terlibat dalam gejala sosial. Okey, baik, ingat itu pelajar-pelajar, terutamanya UiTM sendiri, betulkan niat balik. Okey, baik. Seterusnya. Alright. Seterusnya soalan ni melibatkan pelajar NR juga. Okey. Bagaimana pelajar NR ni menanggung kos sara hidup di luar, memandangkan kalau kita tengok di sekeliling kita, tak kira kafe, kedai runcit, semua barang harga dah naik disebabkan ekonomi kita semasa jugalah. Okey, jadi bagaimanakah cara yang terbaik untuk menguruskan kewangan bagi pelajar NR? Okey, silakan saudari. Okay. Sebagai student accounting pun kita susah juga nak jaga keuangan, betul tak? So kita orang pun rasa macam mana, so kita orang bincang dalam housemate tu. So kita cari inisiatif untuk memasak. So kelebihan budak NR ni kita boleh memasak kat luar, betul tak? Kat kolej tak boleh masak. So kita orang akan kumpul duit, beli barang dapur, dan kita orang akan pilih barang-barang yang berpatutan lah, macam yang murah lah, tak adalah yang macam mahal ke. So dengan cara tu kita boleh save duit sebagainya. Dengan memasak lah macam tu. Jadi nak save duit, ni bagi pelajar non-resident sahaja. Pelajar kolej jangan bawa cooking pot ke kolej. Untuk pelajar NR, cara yang terbaik adalah memasak di rumah. Saya setuju dengan itu. Okey, seterusnya saya serahkan. Okay. Berkaitan kewangan juga, pelajar NR sebenarnya dia boleh jana income dia sendiri melalui jual produk, makanan, minuman atau merchandise sendiri untuk menyara kehidupan mereka lah. Sebabnya ada yang bawa kereta, kos yang agak tinggi. Dan sebagai pelajar NR, saya sendiri faham kita kena bayar sewa rumah setiap bulan, bayar bil elektrik, bayar apa-apa yang berkaitan lah tanpa mendapatkan sebarang. Tapi kalau kita tak dapatkan sebarang income, beban tu akan jadi semakin tinggi sebab kita perlu tanggung setiap bulan. Jadi sebagai pelajar NR itu sendiri, bagi saya untuk kita menangani masalah kewangan ni, kita sendiri perlu mengambil inisiatif sebagai pelajar untuk menjual, mengambil upah, membuat kerja part time. Tapi yang penting tidak mengganggu sebagai seorang pelajar itu sendiri untuk mendapatkan ilmu. Itu bagi saya. Kebanyakan kita dah ada saluran betul untuk meniaga, menjual barang online. Dan kalau kita tengoklah macam yang saudara cakap tadi, kita perlu menjaga kita punya masa sebagai seorang pelajar. Terdapat juga pelajar yang terlalu leka dengan bekerja bila duduk luar ni kan. Diorang balik pukul 2-3 pagi bekerja. Jadi ada pada pendapat saudara sendirilah, bagaimana mereka perlu dan boleh menguruskan masa mereka sewaktu menjadi pekerja part time dan juga sebagai seorang pelajar itu sendiri, sebab pelajar kita dikelilingi assignment yang begitu banyak sebenarnya. Jadi bagaimanakah solusi ini? Okey, mungkin ada antara kita yang mengalami masalah kewangan itu sendiri, dan ya, saya faham kita memang perlu mencari
pendapatan sampingan untuk kita menyara dari segi sewa dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat tujuan asal kita, tugas hakiki kita sebagai pelajar iaitu untuk belajar dan pergi ke kelas. Tapi kalau kita ponteng pun macam mana nak kita mencapai objektif kita iaitu belajar dan hadir ke kelas. Tapi pelajar itu sendirilah perlu menguruskan masa dengan baik, pergi ke kelas, tak ponteng dan uruskan kewangan, membuat jualan dan sebagainya. Sebab pihak kami JPNR sendiri pun ada menyediakan inisiatif di mana kami ada menubuhkan grup non-resident seperti mana yang saya katakan tadi, di mana pelajar boleh promote produk mereka atau sebarang jualan mereka dalam grup tersebut. Jadi di situ saya yakin ramai antara pelajar yang mencari barang atau mencari Grab dalam grup tersebut. Jadi tak ada masalah bagi saya untuk kita menggunakan platform tersebut sebagai platform untuk mendapatkan income sampingan. Betul. Bagi saya, kita orang juga kat kawasan tadi macam berjalan kaki, betul, tak naik kereta sangat. Lepas tu masak. Lepas tu macam tu lah, macam benda-benda kita boleh kat kos, kita kat kos. Macam jimat elektrik dan sebagainya. Okay, baik. Okay, ini fokus untuk JPNR sendiri. Jadi sekiranya pelajar-pelajar JPNR ataupun pelajar-pelajar yang berada di kampus nak berjumpa dengan JPNR di JPNR ni sendiri. Jadi macam mana dan di mana pelajar tu boleh berjumpa dengan pihak JPNR? Okey, baik. Kita ada platform kita sendiri iaitu media sosial kita, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Seperti mana yang kita promosikan semasa hari pendaftaran pada permulaan semester ini. Jadi di situ seperti di Instagram mereka boleh DM kami, tanya apa-apa berkaitan masalah atau sebagainya. Di WhatsApp pun di Instagram kami ada bio tu, ada Linktree di mana pelajar boleh buka Linktree tersebut dan ada kontak kami di bawah sekali. Jika ada permasalahan atau aduan boleh salurkan direct kepada kami. Kami akan cuba usulkan kepada pihak atasan dan mendapatkan solusi yang terbaiklah untuk pelajar NR itu sendiri. Itu saja. Okey, baik. Sangat kemas, sangat padat. Okey, baik. Alright, seterusnya. Saya rasa ni kiranya soalan terakhir kita pada hari ini. Okey. Pada pendapat anda, selain isu-isu yang telah kita bincangkan pada hari ini, apakah isu-isu yang lain sering dibangkitkan oleh pelajar NR yang mungkin boleh ditengani selepas disuarakan oleh wakil NR pada hari ini? Okey, baik. Pertama sekali dari segi parking di DK3, untuk parking tersebut sebelum ini adalah kepada pelajar tapi sekarang telah pun ditukarkan kepada staf. Jadi kami pun telah mendapat aduan daripada pelajar ramai yang kata parking KPP2 kenapa sikit sedangkan staf yang parking hanya sedikit saja. Jadi untuk itu saya jawab terus lah, walaupun ia aduan tapi saya menjawab lah sebagai penjelasan kepada pelajar NR. Untuk parking, kita JPNR sendiri telah pun bertemu dengan telah bertemu polis bantuan dan kami telah memaklumkan perkara tersebut. Dan polis bantuan maklumkan pelajar perlu tangkap gambar jika betul-betul berlakunya, jika betulnya padat penuh parking di KPP2. Dan kerana kita ada KPSK di KPP depan baruan, KPSK masih ada parking yang kosong. Sebab itulah PB menukar kawasan tersebut kepada staf. Jadi PB minta saya untuk maklumkan kepada pelajar NR, tapi setakat hari ini kami memang tak ada laporan bergambar yang seperti mana diarahkan oleh PB berkaitan pelajar NR perlu maklumkan parking di KPP2 penuh. Tapi aduan itu hanya dari mulut, tak ada bergambar. Sebab itulah kami masih sampai hari ini hanya berdiam untuk perkara berikut. Jadi dari segi masalah student, yang pertamanya adalah shuttle lah bagi saya. Perlu tambahkan shuttle untuk keluar dan mungkin di Bank Islam susu gajah perlu diwujudkan jika hujan. Itulah bagi saya. Okey, baik. Silakan. Bagi saya masalah terbesar pelajar NR adalah keselamatan. Sebab ramai student NR perempuan komplain yang isu keselamatan diorang lah. Ada yang kes kecurian, ada kes stalking. Benda tu macam boleh effect kita orang punya study juga.
Dan kita orang kan student perempuan, so macam takut jugalah kalau benda-benda macam tu berlaku. Betul-betul. So ada yang cakap dah ada polis dah start ronda-ronda dan sebagainya, tapi isu tu aja macam masih lagi berlaku. So saya rasa benda ni macam kita kena tengok lagi lah isu-isu keselamatan lagi student NR kat luar. Okay, untuk info juga pelajar NR boleh dapatkan nombor hotline PB di group WhatsApp, discussion group WhatsApp NR community di WhatsApp. Okey, baik. So, kita dah habis soalan kita. Tapi ada satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Okey. Kita bermula dengan saudari dulu. 3 perkataan yang boleh describe ataupun boleh describe lah kita secara ringkas ya. Describe diri. Okey, silakan. 3 perkataan. Saya rasa cheerful, workaholic dengan helpful. Okey, baik. Semuanya positif. Okey, silakan saudara. Okay, saya pemalu pertama. Kedua, bertanggungjawab. Yang tiga, mungkin jujur lah dalam buat kerja kita sebagai ada jawatan kan. Tanggungjawab tu saya sangat nampak. Okey, lagi-lagi dia mentadbir JPNR. Okey. Saya juga kena describe. Okey. Saya ni seorang yang committed, seorang yang berani, dan juga saya ni merupakan seorang yang tidak malu. Kenapa tidak malu? Kita buat je apa yang kita boleh buat. Selagi benda tu baik, kita buat. Selagi benda tu negatif, jangan sesekali. Betul? Okey, baik. Rasa bangga diri pula. Okey, baik. Okey. Jadi okey. Seterusnya. Alright. Okey. Jadi saya rasa kita dah tak ada apa-apa soalan. Kita dah selesai describe. Kita dah bagi soalan-soalan yang saya rasa agak intens. Intens tak? Intens. Intens lah juga. Okay. Baik, jadi saya harap perkara ini sedikit sebanyak boleh membantu para pelajar NR ni sendiri. Okay. Baik. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita hari ini, saudara Yusof dan juga saudara Vivi, kerana hadir ke MPOV The Untold Story pada hari ini, dan diharap segala kemusykilan dan permasalahan dapat dijawab dengan baik dan padat sekali pada hari ini. Jadi setakat ini saja episod kita pada kali ini. Saya Habib Bayhaqi selaku moderator anda mengundur diri pada hari ini, dan nantikan episod-episod yang seterusnya bersama kami MPOV The Untold Story. We end our podcast with in 3, 2, 1